Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran pendidikan jasmani kita dengan tajuk yang seterusnya iaitu bergayut songsang. Baiklah, teruskan menonton video ini. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan tajuk bergayut songsang kita. Okey, kita akan melihat kepada maksud kemahiran bergayut songsang. Kemahiran bergayut pada palang dengan posisi songsang memerlukan kekuatan dan daya tahan otot bahagian tangan. Okey, tangan kena kuatlah. Okey, murid perlu mengawal imbangan badan agar tidak terjatuh atau tercedera. Maksudnya imbangan badan kiri dan kanan tu bahu kena stabil. Okey, contoh pergerakan bergayut songsang. Kita akan tengok contohnya bagaimana. Okey, ini adalah contohnya. Dalam buku teks kamu pun ada, kalau tak salah cikgu, dalam buku surat 4. Baik, yang pertama berdiri menghadap palang. Okey, nampak palang ni. Genggam palang dengan genggaman bawah. Okey. Okey. Yang kedua, lonjak dengan ekstensi badan dan rapat pada palang. Ekstensi badan tu maksudnya keseimbangan badan kamulah. Okey, bahu kiri dan kanan tu kena naik serentak. Tak boleh satu tinggi, satu rendah. Okay. Yang seterusnya kena fleksi pinggang. Juga kena kestabilan pada bahagian pinggang. Okay. Kena stabilkan bahagian pinggang kamu. Okay. Apabila badan kamu dah naik di atas palang. Yang ketiga, kena turunkan kepala dan ekstensi kaki ke atas. Okay. Nampak gambar yang ni. Okay. Gambar tu dia dah turunkan dia punya kepala ke bawah. Okay. Apabila dah naik ke atas, badan kamu dah naik ke atas, diturunkan kepala ke bawah dan kaki tu kena naik ke atas dengan lurus. Ini stabil ekstensi kaki tu kena stabil, kena seimbang supaya kamu tidak tersungkur ke hadapan, tidak jatuh ke hadapan. Sebab itu genggaman tangan kamu juga kena kuat. Apabila habis saja pusing, kamu kena mendarat dengan kedua tapak kaki lah. Okay. Lutut kena fleksi, iaitu bengkok lutut. Kalau tidak, kamu akan jatuh ke belakang. Okay. Kerana tidak stabil. Okay, baik. Kita akan lihat contoh aktiviti yang boleh kamu lakukan. Okay. Yang pertama, aktiviti ini dilakukan secara berpasangan, iaitu push and hold, di mana seorang murid baring, seorang murid berdiri. Yang baring tu akan angkat dua kaki dia ke atas. Macam contoh gambar tu, dia akan angkat dua kaki dia ke atas, manakala murid yang berdiri tu akan tolak semula. Apabila kaki tu dah naik ke atas, tolak semula ke bawah. Okay, dengan syarat apabila punggung sudah naik, punggung kamu dah tak kena pada tilam, kaki tu perlu diturunkan semula. Dengan syarat tidak menyentuh tilam. Maksudnya kena terapung lah kaki kamu. Naik, turun, tu terapung, tak kena tilam. Dan kemudian naik semula. Berulang-ulang kali. Apabila dah selesai buat aktiviti tu, baru kita bergerak ke aktiviti yang kedua, iaitu aksi gayut. Di sini kamu akan melakukan aktiviti gayut pelbagai aksi. Seperti, kita tengok contoh sekejap. Seperti menaikkan lutut ke dada. Kita panggil tak. Tengok gambar nombor 1. Kamu dah bergayut, lutut tu dinaikkan separas dada. Yang kedua, gambar kedua, dia buat gayut L. Sambil genggam pada palang, kamu kena angkat kaki kamu lurus ke hadapan. Baik. Aktiviti ni memerlukan kekuatan daya otot tangan dan juga perut. Tidak mudah untuk mengangkat kaki ke atas berbentuk L macam tu badan kamu. Otot perut kamu kena kuat. Yang ketiga, gayut L, kaki terbuka. Sama juga, angkat kaki lurus, cumanya kena kangkang. Kaki tu kena terbuka. Yang seterusnya, gayut kaki di luar genggaman. Angkat kaki ke atas, kena lebarkan kaki lah. Maksudnya tidak sama dengan tangan kamu. Kena luas lagi daripada bahu kamu.
Okey, yang kelima, gayut kaki di dalam genggaman tangan. Ni sama je. Lurus naik ke atas palang tu. Kaki tu kena naik sampai atas palang. Okey, kedudukan kaki kena duduk dalam tangan. Ni, gambar ni, dia duduk dalam, kaki dia rapat. Kaki rapat. Tangan buka. Okey, yang keenam, gayut songsang lah. Inilah dia gayut songsang. Dah berbuat aktiviti 1 sampai 5, barulah kamu mampu lakukan gayut songsang, iaitu yang keenam, kepala di bawah. Okey, kaki ke atas. Okey, baik. Dalam murid, apa yang kita lihat sebentar tadi tu adalah secara teori ataupun di dalam buku. Tetapi apabila kita lakukan aktiviti ini secara fizikal, dia bergantung kepada kebolehan seseorang individu, dan juga kekuatan otot seseorang lah. Mungkin boleh jadi lebih senang ataupun boleh jadi lebih susah kepada setiap orang. Sekarang kita akan lihat kepada contoh ataupun cara untuk belajar gaya teknik songsang ini, bergayut songsang ini, melalui video inilah. Kita akan lihat ansur maju ni maksudnya daripada tak pandai kepada pandai. Ini dirian bahu. Ini murid-murid buat, dia mengawalkan imbangan badan secara songsang, terbalik di atas tilam. Kaki kena lurus ke atas. Dia kena pegang pinggang dia, murid yang di tengah tu betul. Kaki lurus ke atas, kena pegang bahagian pinggul, punggung tu kena pegang supaya kamu tidak jatuh lah. Kena stabil, kena belajar stabilkan diri. Yang kedua, langkah yang kedua, push and hold seperti yang kita lihat tadi. Lihat ini. Lurus, tapak kaki juga kena lurus. Nampak? Diluruskan tapak kaki dia. Naik, turun. Turun tidak sentuh tilam. Murid yang di sebelah kanan ni betul Lurus kaki naik ke atas. Turun tidak kena tilam. Naik semula, berulang-ulang kali lah. Yang ni perlukan kekuatan otot perut. Yang ketiga, gayut songsang dan imbang. Baik, apabila murid sudah pandai, dia akan bergerak ke aktiviti seterusnya. Nampak? Bergayut dan diangkat kaki ke atas. Yang ni lebih mudah sebab belum meluruskan kaki. Masih lagi dalam keadaan bengkok. Bergayut, kaki masih lagi bengkok. Belum melibatkan kekuatan otot perut yang kuat. Ini secara menegak, di mana kaki diangkat, perlu lurus ke atas. Yang ini lebih sukar untuk dilakukan, memerlukan kekuatan bahu dan juga otot perut. Terus naik ke atas. Lurus. Baik, seterusnya gayut songsang pelbagai bentuk. Bila dah pandai, dah boleh naikkan kaki ke atas, ini boleh buat pelbagai aksi lah. Yang ni dia buka kaki dia depan dan belakang. Dia kangkangkan kaki dia, satu depan, satu belakang. Murid ni pula, dia buka kaki dia luas kiri dan kanan, lebih luas daripada bahu dia. Baiklah murid-murid, sampai di situ saja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kemahiran bergayut songsang ataupun secara mudahnya bergayut dengan keadaan terbalik lah, di mana kaki di atas dan kepala di bawah. Ingat, cikgu tidak galakkan kamu lakukan aktiviti ini di rumah kerana tidak memiliki kelengkapan alat yang sesuai dan juga tanpa pantauan guru yang berkemahiran. Jadi tugasan kamu hanya menonton video ini sahaja. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.